dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan menyampaikan pembentangan yang bertajuk isu salah guna kuasa kedudukan awam, yang mana ia merupakan tugasan kumpulan kami untuk subjek etika pentadbiran awam. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Doktor. Saya Surya Raj Anak Lelaki Tiagu, nombor matrik 292400. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu salah guna kuasa dalam kalangan penjawat awam. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Apakah itu peraturan? Peraturan adalah penting untuk memelihara ketenteraman, memupuk tingkah laku etika dan menjamin masyarakat yang harmoni. Peraturan-peraturan ini telah pun ditetapkan oleh pelbagai agensi, bukan sahaja kerajaan, malah agensi swasta. Akan tetapi, peraturan-peraturan yang telah diwujudkan ini mempunyai pelbagai isu dan salah satunya adalah negara kita iaitu Malaysia sendiri mempunyai undang-undang yang kompleks. Negara kita mempunyai sistem undang-undang yang berganda iaitu dua lapisan iaitu undang-undang syariah dan juga undang-undang British. So undang-undang syariah ni akan diamalkan ataupun dilaksanakan oleh umat yang beragama Islam saja. Manakala undang-undang British ataupun sivil ini akan dilaksanakan ataupun dipraktikan oleh orang-orang yang bukan Islam di negara kita. Selain itu juga, ketiadaan standard yang jelas dalam undang-undang turut menyumbang kepada kekurangan kejelasan dalam hal ini. Ambiguity boleh terjadi disebabkan oleh tiadanya penjelasan jelas yang membolehkan penguatkuasaan yang tidak merata dan pengambilan keputusan yang subjektif. Oleh itu, untuk menyelesaikan masalah ini, Malaysia mesti mewujudkan satu set undang-undang yang menyeluruh yang menetapkan standard tingkah laku yang dijalankan ataupun dijangkakan. Nama saya Kartigan Maren. Nama matrik saya adalah 292067. So hari ini saya akan buat pembentangan tentang definisi kepada isu penyalahgunaan kuasa dalam penjawat awam. Okey, yang pertamanya adalah penyalahgunaan kedudukan awam merujuk kepada penyalahgunaan dan eksploitasi kuasa dan pengaruh yang berkaitan dengan kedudukan awam. So penyalahgunaan kedudukan awam berlaku dalam pelbagai bentuk. Yang pertamanya adalah rasuah, pilih kasih, penyelewengan dana awam, nepotism dan juga menggunakan sumber-sumber dan maklumat awam untuk kepentingan sendiri. So perkara ini adalah pelanggaran amanah orang ramai menjejaskan prinsip keadilan, integriti dan accountability penjawat awam. Oleh itu, selain itu, penyalahgunaan kedudukan awam ini akan mengakiskan kepercayaan penjawat awam terhadap masyarakat dan juga rakyat. Seterusnya adalah saya akan membuat pembentangan tentang akta, iaitu terdapat beberapa akta untuk menangani penyalahgunaan kuasa awam, iaitu akta-akta kes penyalahgunaan kedudukan awam ialah Akta 694, Akta 605 dan juga Peraturan-Peraturan Pegawai Awam iaitu Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Akta yang pertama ialah Akta 694, iaitu suatu akta yang ditubuhkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk mengawal kes rasuah dalam kalangan penjawat awam. Yang kedua adalah 605, ini adalah bertujuan untuk memberikan arahan mengenai tata tertib dalam sestaj kepada pegawai badan berkanun, iaitu penjawat awam. Okey, oleh itu, akta-akta ini dapatlah meminimumkan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan penjawat dan serta kes-kes yang berlaku ni dapat dianangi dengan lebih mudah apabila menggunakan akta-akta ini. Baiklah, sekarang saya akan sambung pula berkaitan dengan isu. Isu yang kami pilih adalah isu salah guna kuasa dalam kalangan penjawat awam. Isu salah guna kuasa ini berlaku apabila individu yang dipercayai mengeksploitasikan kuasa yang telah diberikan untuk keuntungan peribadi mereka sendiri. Sebagai contoh, terdapat satu kontroversi iaitu 1MDB yang menunjukkan penyalahgunaan kuasa di bawah peraturan Malaysia. Untuk makluman semua, syarikat 1MDB ini telah ditubuhkan untuk menggantikan Lembaga Pelaburan Terengganu pada tahun 2018. Kerajaan boleh mengambil bahagian dalam aktiviti pelaburan terutamanya yang melibatkan perahan minyak dan juga petroleum dari dasar laut. Hasil penukaran Lembaga Pelabuhan Terengganu kepada 1MDB ini juga menyebabkan negeri pantai timur seperti Terengganu dan Kelantan mempunyai hak istimewa iaitu hak royalti minyak. Krisis 1MDB ini meletus pada tahun 2015 dengan tuduhan rasuah dan juga penyelewengan kuasa. 1MDB ini pada awalnya dijalankan dengan sangat profesional, akan tetapi semakin hari didapati bahawa terdapat banyak masalah dan juga kes-kes rasuah yang telah berlaku.
Terdapat beberapa contoh penyalahgunaan kuasa dalam kalangan ahli lembaga penasihat 1MDB itu sendiri. Siasatan lanjut telah mendedahkan rangkaian besar-besaran salah urus kewangan dengan pegawai-pegawai kerajaan yang berpangkat tinggi. Sebagai contoh, Datuk Seri Najib kita sendiri yang mempengerusikan syarikat 1MDB ini didapati bersalah dengan memanipulasi peraturan untuk membenarkan penyalahgunaan dana untuk kegunaan peribadi. Pada akhir siasatan ini, didapati bahawa Datuk Seri Najib Razak telah berjaya dibuktikan salah dan diberikan hukuman selama 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta selepas didapati bersalah terhadap 7 pertuduhan beliau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Wahidah binti Muhammad Zamri, nombor matrik 291892. Seterusnya adalah kesan penyalahgunaan kuasa kepada negara. Yang pertama akan menyebabkan berlaku kemunduran negara. Pentadbiran Malaysia pada tahun 2020 digariskan sebagai penentu aras kepada Malaysia untuk mencapai status negara maju kerana ia bersikap komprehensif kepada ekonomi, politik dan juga pentadbiran negara. Menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menegaskan Malaysia sememangnya mempunyai beribu peluang emas untuk mencapai status negara maju, namun negara ini tidak dapat lari daripada aktiviti penyalahgunaan kuasa, terutamanya yang melibatkan barisan pentadbiran negara. Malaysia sepatutnya lebih bijak dalam memilih ketua-ketua badan ataupun ketua pentadbiran yang terbaik dan menolak mana-mana individu yang tidak berintegriti dan juga tidak telus dalam melaksanakan tugas kerana mereka inilah menjadi punca aktiviti penyalahgunaan kuasa berlaku dalam pentadbiran negara. Keadaan ini sekaligus akan menyebabkan berlaku kemunduran kepada negara kita sendiri. Kesan yang kedua akan menyebabkan berlaku kekurangan buruh asing dalam setengah pekerjaan. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia merupakan antara negara yang banyak menerima pekerja asing terutamanya daripada Indonesia dan juga Thailand dalam sektor perladangan dan juga restoran. Kemasukan pekerja asing ke dalam negara kita dengan menggunakan ejen ataupun orang perantaraan inilah yang menyebabkan aktiviti penyalahgunaan kuasa kerap berlaku dalam negara kita. Hal ini demikian kerana kerajaan Malaysia telah menetapkan kos kemasukan pekerja asing ke dalam negara kita hanyalah berjumlah RM3,700 iaitu termasuk dalam kos perubatan, urusan dokumentasi dan juga penerangan. Keadaan ini dikatakan aktiviti penyalahgunaan kuasa berlaku apabila pihak ketiga ataupun pihak ejen ini telah mengenakan cas yang berlebihan iaitu melebihi RM25,000 kepada sektor atau kepada pekerja asing untuk memasuki negara kita. Keadaan ini akan menyebabkan pekerja asing sukar untuk menapak di negara kita dan akan menyebabkan kemasukan secara haram. Perkara ini dikatakan sebagai satu kerugian buat negara kerana negara kita masih lagi memerlukan mereka terutamanya dalam sektor perladangan. Mereka juga dikatakan sebagai satu sumber pendapatan dan juga satu sumber untuk kita mengembangkan ekonomi negara kita. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa kesan penyalahgunaan kuasa kepada negara akan menyebabkan kemunduran negara sekaligus akan menyebabkan berlaku kekurangan buruh asing dalam setengah sektor pekerjaan di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azani binti Azmi. Nombor matrik saya adalah 292351. Saya akan meneruskan pembintangan saya dengan menceritakan sebuah sedikit tentang kesan kesalahguna kuasa terhadap masyarakat. Kesan kesalahguna kuasa kepada masyarakat adalah taraf kemiskinan meningkat. Aktiviti ini sering menjadi kancah politik serta pembangunan sosiologi masyarakat. Hal ini dikatakan demikian apabila berlakunya kesalahguna kuasa oleh pihak berkepentingan. Perkara ini akan menjejaskan pembangunan negara dan akan memberi kesan kepada masyarakat di mana rakyat merasakan mereka tidak dapat menikmati hasil negara untuk membina serta mencari peluang meningkatkan hasil ekonomi mereka sendiri. Keadaan ini akan menyebabkan yang miskin akan terus menjadi miskin akibat diselewengi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kesalahguna kuasa seperti amalan rasuah ini dikatakan banyak memberi manfaat kepada golongan kaya di mana mereka dapat mengaut keuntungan, manakala golongan yang tidak berkuasa ini tidak akan mendapat keuntungan atau sumber kewangan. Oleh itu, perkara seperti ini akan menyebabkan status dan tahap pemiskinan rakyat akan terus meningkat akibat sumber dan hak yang sepatutnya dimiliki oleh mereka diambil oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam pada itu, kesan seterusnya ialah tahap kepercayaan masyarakat kepada institusi kepimpinan akan menjadi rendah. Apabila kesalahguna kuasa ini kerap berlaku, masyarakat akan semakin hilang tahap kepercayaan terhadap barisan kepimpinan negara sendiri. Amalan seperti ini sering berkait rapat dengan hukuman dan peraturan yang tidak adil. Sebagai contoh, kes penyalahan gunakan kuasa atas sebab menerima rasuah. Lebih membimbangkan lagi apabila kes seperti ini melibatkan barisan pertahanan negara yang sentiasa melindungi rakyat. Oleh itu, apabila barisan pertahanan negara melakukan kes seperti ini, ia akan mendatangkan rasa tidak yakin rakyat serta mendatangkan sinis kepada barisan
pentadbiran negara. Saya Nur Aina Afiqah binti Abu Talib, nombor matrik 292404. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan perlakuan yang tidak beretika berdasarkan kes salah guna kuasa kedudukan awam. Jadi, langkah pertama yang boleh diambil adalah dengan memberikan latihan dan juga program latihan. Antara program latihan yang boleh dilakukan ini adalah seperti seminar, kursus, bangkit dan sebagainya. Di mana program latihan ini sebenarnya boleh dilakukan secara bersemuka. Latihan dan juga program yang diadakan ini sebenarnya sangat penting untuk mereka supaya dapat meningkatkan kefahaman para penjawat awam mengenai kesalahan salah guna kuasa kedudukan awam. Baiklah, langkah kedua yang boleh diambil adalah dengan membudayakan self-auditing ataupun dikenali juga sebagai audit kendiri. Self-auditing ini sebenarnya merupakan pendekatan yang mana ianya dapat menambah baik tata kelakuan dalam mengelakkan berlakunya penipuan, lebih-lebih lagi dalam penyalahgunaan kuasa kedudukan awam. Ia juga sepatutnya disarankan untuk dilakukan oleh setiap organisasi sebagai suatu budaya mereka. Jadi apabila adanya budaya-budaya ini di setiap organisasi, ia mampu untuk meningkatkan kecekapan penjawat awam dalam menguruskan kewangan dan aset. Dan bukan hanya itu, ia juga sebenarnya mampu untuk meminimalkan berlakunya penyalahgunaan kuasa kedudukan awam. Selain itu, langkah ketiga yang boleh dilakukan adalah dengan melaksanakan pusingan kerja. Jadi kerajaanlah sepatutnya memastikan agar penjawat awam ini tidak hanya bekerja di tempat yang sama untuk tempoh masa yang panjang, terutama bagi mereka bekerja di organisasi yang melibatkan pengurusan kewangan dan juga aset. Perkara ini sebabnya kerana kebanyakannya penyalahgunaan kuasa ini cenderung untuk berlaku apabila mereka terlalu lama bekerja di sesebuah organisasi. Jadi apabila adanya pertukaran kerja ini, ia sebenarnya mampu untuk memberikan mereka ini pengalaman yang baru berkaitan budaya yang ada di organisasi itu, yang mana mereka mampu untuk mencontohinya. Akhir sekali, langkah yang boleh dilakukan ialah mewujudkan sistem meritokrasi dalam perkhidmatan awam. Sistem ini merupakan satu pendekatan di mana peluang diberikan berdasarkan kecemerlangan dan kelayakan individu itu sendiri. Hal ini dapat memastikan agar pegawai yang berterusan tidak ingin memperbaiki diri mereka dapat digantikan dengan pegawai yang lebih kompeten sekaligus mengelakkan daripada berlakunya kesalahgunaan kuasa dalam anggota penjawat awam. Sekiranya tidak wujud persaingan dalam budaya kerja antara penjawat awam, maka ia akan selamanya menjadi lembab. Perkara seperti ini menyumbang kepada kesalahgunaan kuasa antara penjawat awam. Oleh itu, pelaksanaan sistem meritokrasi dalam perkhidmatan awam mampu melahirkan anggota penjawat awam yang mempunyai prestasi yang tinggi serta unggul berdasarkan pemantauan daripada pihak atasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zahira Ailana Abdizam Rusli, nombor matrik 292051. Baik, seterusnya saya akan teruskan lagi dengan kes yang berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan penjawat awam. Okey, kes ini melibatkan 3 orang penjawat awam, yang mana 2 penjawat awam tersebut adalah daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah, iaitu Panduan Paglin 40 tahun dan juga Erwan Roslan 41 tahun. Mereka lagi seorang adalah Muhammad Hizain 40 tahun. Okey, kita akan teruskan dulu dengan kes pertama, iaitu berkaitan dengan Panduan Paglin dan juga Erwan Roslan. Okay, mereka tertuduh atas salah laku mengemukakan tuntutan risit palsu mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, kerana tuntutan yang mereka lakukan itu adalah merupakan risit perjalanan hotel yang telah mereka dikatakan mereka menginap ataupun mereka melakukan perjalanan tersebut sepanjang melakukan tugasan. Padahal tuntutan tersebut adalah tuntutan palsu, yang mana mereka tidak membuat tidak membuat sebarang perjalanan ataupun penginapan di mana-mana hotel selama mereka bekerja. Jadi susulan kes yang dibicarakan, Panduan dan Erwan terkait dengan pendakwaan ke atas 6 pertuduhan berkaitan tuntutan elang perjalanan tersebut selama 6 bulan melibatkan beberapa risit hotel palsu. Tuntutan yang dibuat oleh Panduan adalah bernilai RM3,443, manakala Erwan pula berjumlah RM2,938. Jadi di sini dapati bahawa mereka cuba untuk mendapatkan tuntutan-tuntutan tersebut walaupun mereka tidak melakukan sebarang transaksi untuk hotel ataupun perjalanan pekerjaan mereka. Manakala seorang lagi penjawat awam iaitu Muhammad Hizain merupakan seorang penolong pegawai teknologi maklumat di Institusi Pentadbiran Awam Negara Intan Sabah, dituduh mengikut Seksyen 23 1 Akta SPRM 2009 kerana turut menyalahgunakan kuasa dengan memberikan kontrak kepada ahli keluarga mereka sendiri. Muhammad Hizain dakwa atas 11 pertuduhan kerana memberikan beberapa kontrak pembekalan makanan serta pembekalan dan pembaikan peralatan ICT yang berjumlah lebih 36,000 kepada ahli keluarganya sendiri sejak 2013 hingga 2016. Jadi kedua-dua pendakwaan tersebut dilakukan oleh pegawai pendakwa SPRM, manakala Panduan serta Erwan diwakili oleh pegawai mereka sendiri iaitu Jamadi Saleh.
Dan daripada sini Hakim Mahkamah Seksyen Abu Bakar Manat memberi kebenaran untuk semua yang dituduh diikat jamin dengan seorang penjamin serta diarahkan untuk melaporkan diri ke pejabat SPRM setiap bulan. Panduan dan Irwan masing-masing dibenarkan untuk diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan deposit RM5,000 seorang. Manakala Muhammad Hizan pula dibenarkan untuk diikat jamin sebanyak RM15,000 dengan deposit berjumlah RM7,000. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Syazwani binti Azmi, nombor matriks 292075. Saya ingin mengupaskan tentang subtopik yang kelima, iaitu kes. Saya ingin mengusulkan tentang kes kedua, iaitu berkenaan kes guru besar menyalahgunakan kuasa dalam penjawat awam. Kes pada 11 September 2017, Ismail Idris, iaitu guru besar, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Rasuah Kuching dan telah didakwa telah melantik Ismas Catering untuk memegang kontrak di sebuah sekolah kebangsaan di Tadua, iaitu sebagai pembekal makanan yang bernilai RM86,190 Malaysia. Dalam konteks ini, salah guna kuasa beliau boleh dilihat kerana beliau mementingkan keuntungan perniagaan sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana Ismas Catering merupakan milik isteri suspek sendiri. Bahkan, Ismail turut didakwa mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009 kerana salah guna kuasa dan dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang pada 5 kali ganda nilaian suapan atau RM10,000 Malaysia. Oleh itu, peguam beliau, Khairil Azmi Hasbi, merayu kepada pihak mahkamah untuk tidak mengenakan sebarang jaminan kepada anak guamannya itu sendiri. Bahkan, namun begitu, Hakim iaitu Nizam Kennedy Kumbong telah mengenakan jaminan kepada Ismail Idris iaitu sebanyak RM10,000 Malaysia ataupun 2 jaminan kepada Ismail itu sendiri. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa penyalahgunaan kuasa kedudukan awam termasuk dalam aktiviti rasuah, nepotisme dan juga salah guna kuasa yang banyak memberi kesan kepada masyarakat dan juga negara. Keadaan ini berlaku apabila penjawat awam gagal untuk menggunakan kuasa yang diberikan kepada mereka untuk negara, malah digunakan untuk kepentingan peribadi. Diharapkan melalui cadangan yang telah dicadangkan dalam tugasan ini dapat membantu untuk melahirkan lebih ramai penjawat awam yang efisien dan juga berintegriti untuk melaksanakan tanggungjawab dan juga tugas mereka terhadap negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.